Semaya 2 hari raya ini disyariatkan pada tahun, mengikut setengah ulamanya, pada tahun yang pertama hijrah. Mengikut ramai ulama, jumhur ulama, dia mengatakan pada tahun yang kedua hijrah. Semaya hari raya. Itu satu perkara. Perkara yang kedua ialah dari segi apa dinamakan Eid. Eid, hari raya. Eidain, 2 hari raya. Eid itu asalnya daripada Aud. Aud itu maknanya kembali, berulang. Berulang. Daripada Aud ditukarkan kepada Eid. Eid. Sebab apa? Sebab hari ini berulang pada tiap-tiap tahun. Satu, hari raya ni dia ada semua tiap-tiap tahun. Ada satu dari segi bapa nama dia gitu. Yang kedua, kerana berulang kesukaan, kegembiraan orang-orang Islam pada hari itu. Jadi pada tiap-tiap tahun berulanglah. Dua. Yang ketiga, pada hari itu berulang ibadat yang khusus dengan hari itu. Bila tiba hari itu ada. Kalau tak tiba hari itu tak ada. Semaya hari raya itu tak ada. Artinya bagi kita orang-orang Islam ni duduk menunggu-nunggu, mengharapkan kita dapat kembali semula kepada ibadat itu apabila tiba harinya. Dan ini berulang-ulang. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, dia ada unsur tafaul di situ. Tafaul, yang ini mengambil sempena baik. Dalam bahasa Arab ni dia ada benda-benda gitu. Sebab dia bahasa yang bertamadun kan. Sebab itulah Tuhan pilih sebagai bahasa Quran. Memang istimewa. Dia ada umpamanya di sini dia ada unsur tafaul. Tafaul itu apa mana? Dia sempena baik. Misalnya kita kata kafilah. Kafilah ni rombongan dalam perjalanan. Rombongan dalam perjalanan yang pergi ke mana-mana tempat itu, ramai-ramai, itu orang panggil kafilah. Kafilah itu daripada kuful asalnya. Kuful itu makna dia pulang balik. Mana dia harapkan orang yang pergi ni, ramai-ramai ni, dapat balik pula, jumpa pula dengan kita. Itu maknanya. Sebab itu dipanggil kafilah. Kafilah yang kembali maksudnya. Daripada kuful. Kuful itu makna kembali. Maknanya diharapkan, kita mengharapkan semoga orang-orang yang pergi ni balik mari pula, boleh jumpa semula. Dia ada makna-makna unsur doa tu dalam perkataan tu. Serupa juga out ini. Sebab zaman dulu kan orang pergi berjalan kan, macam-macam dalam perjalanan tu tidak aman. Kalau tidak aman tu sekarang. Kemudian dalam perjalanan ni dia kenderaan kalau begitu gini boleh jadi berlaku kemalangan. Dan kerana jauh sangat tak jumpa dah lah. Kalau mati kira-kira tanah sana lah, bukan jauh. Kalau berjumpa mati lah. Kalau nak jumpa hidup. Sebab itu dia sebut kafilah. Yang semacam doa secara tidak langsung. Begitu juga dengan out ini. Bila kita kata out, Eid, maknanya semoga berulang pula hari ini. Maknanya semacam doa tu. Dan kita dapat bertemu kembali. Dia ada makna. Itu yang kedua. Dari segi makna dia. Apa? Eid itu orang panggil Eid. Dia daripada out. Lepas tu macam mana out itu jadi Eid? Hak tu kena bicara lain. Hak tu dalam ilmu sarah. Hak tu kita tidak perlulah. Yang ketiganya berkenaan dengan hukum semaya hari raya. Hukum semaya hari raya. Apakah hukumnya? Ulama-ulama sebut di sini, dia petik daripada Al-Qari, Mullah Aliyul Qari. Dia pula ambil daripada Imam Nawawi.
Imam Nawawi kata, hiya 'inda Syafi'i wa jamaahiril ulama sunnatun muakkadatun. Di sisi Imam Syafi'i dan jumhur ulama adalah sunat muakkadah. Itu hukum. Abu Sa'id Al-Istakhri min Asy-Syafi'iyah, dia ni salah seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i. Dia tidak kata seorang ramai tu, tapi dia kata fardu kifayah. Maknanya ada khilaf lah dalam masalah hukum sembahyang hari raya. Fardu kifayah dengan arti kalau satu golongan ada buat dah, tak berdosa lah. Kalau tak buat seorang abuk dalam kampung tu, dosa. Tak buat ni maksudnya di tempat yang khusus, di tempat yang terbuka lah. Di tempat terbuka, bukan dalam rumah maksudnya. Buat di tempat yang terbuka. Abu Hanifah berkata wajib. Wajib. Dan wajib ini adalah wajib aini. Wajib aini. Supaya kurban juga. Supaya kurban juga bagi dia wajib. Kepada orang yang mampu wajib. Yang menunjukkan wajib itu ialah Nabi SAW. Kata dia buat semua, tak ada yang tinggal. Semenjak diketahui sembahyang 2 hari raya ni disyariatkan. Kalau kita kata pada tahun yang pertama lah, mengikut pendapat setengah golongan itu. Kalau kita kata tahun yang kedua, semenjak tu tak ada tinggal Nabi SAW buat semua. Kalaulah benda ni tidak wajib, mestilah dia tidak buat semua. Mesti ada ketika tinggal. Ni tak ada tinggal, kata dia. Nabi SAW tak ada tinggal. Di antara hadisnya yang dipegang oleh mereka yang mengatakan wajib ini ialah hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hibban dan lain-lain lagi, iaitu hari raya yang mula-mula sekali Nabi SAW sembahyang ialah hari raya fitrah pada tahun yang kedua. Pada tahun yang kedua Hijrah. Itulah juga tahun di mana difardukan puasa bulan Ramadan pada bulan Sya'bannya. Pada bulan Sya'ban tu diisytiharkan, disyariatkan puasa bulan Ramadan. Bila lepas tu enggak puasalah tahun tu juga. Summa dawama, kemudian Nabi SAW terus menerus melakukannya ila an tawaffahu Allah, sehingga Allah Subhanahu taala mewafatkan baginda. Mana turun-menurun. Hadis ini menunjukkan turun-menurun lah. Lagi pegangan mereka, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Sembahyanglah kerana Tuhanmu. Sembahyang mana maksudnya ni? Sembahyang raya. Sebab apa dia sebut sekali wanhar, dan korbankanlah binatang kamu. Ini sembahyang raya. Ini sembahyang ni supaya dengan kurban itulah juga. Bila kata perintah maknanya wajib, kata mereka. Dan itulah di antara dalil-dalilnya bagi orang yang mengatakan fardu kifayah pula, sebab ia termasuk di dalam syiar Islam. Bila syiar Islam, dia kena buat secara terbuka di tempat yang semua orang boleh pergi, tak ada berasa teragak-agak untuk pergi. Misalnya di masjid, ataupun surau, ataupun musalla dan sebagainya, tempat yang orang boleh pergi. Itu termasuk dalam syiar Islam. Kalau tidak dibuat, jadi tak ada lah syiar itu. Bagi orang yang mengatakan ini sunat muakkadah sahaja, tidak sebagai wajib ataupun sebagai fardu kifayah, dia pegang dengan
dalil-dalil yang lain lah. Dia pegang dengan dalil-dalil yang lain yang walaupun Nabi SAW ni tak tinggal, tidak bermakna wajib, macam sunat rawatib tidak tinggal juga bukan makna wajib. Tidak mestinya dia tidak tinggal itu makna wajib. Ada kalanya sunat muakkadah, hak dia tidak tinggal, seperti sembahyang rawatib dan lain-lain lagi. Itu kata mereka. Dan sifat kalau kita kata ia ni wajib ataupun fardu kifayah, sifat dia tu kalau kita tengok kepada sembahyang-sembahyang hak lain, hak wajib ni kan, dia ada pengumuman dalam bentuk azan dan iqamah. Ini tak ada. Bila tak ada tu dia lebih serupa kepada hak sunat. Ini pandangan ulama lah. Masing-masing ulama tu ijtihad dia perhati benda ni setara mana. Bila perhati tu makna kalau kita kata sembahyang jemaah tak serupa dengan sembahyang lain-lain juga kan. Dekat juga nampak dengan sembahyang raya ni, ada khutbah ke apa tu. Tetapi sembahyang jemaah tu ada band kan, ada qamat, ada band, ada qamat, lain sifat. Adapun hak ni tidak, tidak ada. Selain daripada tu mereka pegang dengan hadis A'rabi tu, hak tanya tentang sembahyang, adakah hal alayya ghairuha, adakah wajib lagi hak lain lagi atas saya selain daripada sembahyang 5 waktu? Nabi SAW jawab kan, la illa an tatawwa, tidak ada kecuali kamu kalau kamu buat sebagai sunat. Maknanya sembahyang ni selain 5 waktu tu tak ada dah. Adapun sembahyang jemaah tu dia hak 5 juga, masuk dalam hak 5 juga. Sebab dia tu sebab mengambil alih tempat zuhur. Jadi selain daripada hak tu dalam hadis tadi disebutkan sunat. Bila dah kata sunat, hak ni pun sunat dah. Hak ni pun sunat dah. Hak masalah kita kata perintah, fasalli li rabbika wanhar. Perintah tu tidak semua menunjukkan wajib, menunjukkan fardu. Ada kalanya macam-macam. Perintah tu dia tidak semesti makna wajib selalu. Di sini oleh kerana ada qarinahnya, ada bukti-bukti sampingan tadi yang menunjukkan ia bukan wajib, maka kita kata tidak wajib. Kalau wajib, dia mestilah dia sebut dah ada seorang lagi selain daripada hak 5 ni. Setahun tu 2 kali misalnya dia ada sebut sembahyang hari raya, tapi tak ada sebut mana-mana, tak ada sebut. Kesimpulannya ini termasuk dalam perkara khilaf. Sembahyang ni termasuk dalam perkara khilaf. Mana ada hak sampai kata wajib, dia tidak kata fardu. Kalau hak kata fardu pun fardu kifayah, bukan fardu ain. Bukan fardu ain.